bukan mengalah, sebaliknya memilih jalan rundingan yang terbaik dalam mempertahankan kedaulatan negara. Itu pendekatan Malaysia bagi menyelesaikan pelbagai isu melibatkan sepadan maritim negara ini dengan negara-negara jiran termasuklah Singapura. Strategi yang lebih diplomasi itu turut diguna pakai dalam mencari penamat bagi isu had pelabuhan Tanjung Piai di Johor Bahru dengan pelabuhan Singapura di kawasan Tuas. Menurut Perjanjian 1965, sepadan maritim Malaysia-Singapura telah diputuskan di mana terdapat bahagian sepadan yang tidak mendapat persetujuan bersama atau kawasan tanpa sepadan rasmi. Isu itu mula timbul setelah Singapura mula menambak kawasan laut di Tuas yang akhirnya memanjang ke selatan memasuki kawasan tanpa sepadan rasmi itu. Justru, Malaysia dan Singapura telah mewartakan had pelabuhan baru di kawasan berkenaan dan mengelakkan perairan yang dipertikaikan di Tuas. Malaysia kemudiannya memperluaskan had pelabuhan Johor Bahru tahun lalu atas alasan untuk membendung kegiatan haram yang berleluasa di kawasan yang tidak dikawal itu. Singapura pula bertindak balas dengan mewartakan had pelabuhan baru yang turut meliputi kawasan sama sehingga menyebabkan pertindihan. Isu itu nyata menimbulkan polemik serta ketegangan antara kedua-dua negara sehinggalah satu kumpulan kerja ditubuhkan. 5 syur yang dicadangkan kumpulan kerja yang dianggotai wakil kedua-dua negara itu telah dipersetujui dan akan dilaksanakan dalam tempoh sebulan sebelum rundingan mengenai persempadanan maritim dimulakan. Mana kedua-dua pihak bersetuju untuk satu, yang pertamanya menangguhkan implementasi port limit yang telah digazetkan pada 25 Oktober bagi pihak Malaysia dan 6 Disember bagi pihak Singapura, dan kemudian akan menggunakan port limit yang sebelum digazetkan. Kemudian kita juga bersetuju untuk tidak akan ada aktiviti komersial di kawasan pelabuhan port limit tersebut dan tidak akan ada mana-mana aset kerajaan atau vessel kapal kerajaan yang akan berlabuh buat masa inilah. Jalan perundingan sedemikian dilihat pendekatan terbaik bagi mencari jalan penyelesaian selain situasi menang-menang untuk semua pihak. Kita akan mula dengan rundingan. Jadi dalam rundingan itulah kedua-dua pihak akan membentangkan pendirian masing-masing dan kita akan tengoklah. Memang macam dikatakan tadi mungkin pada layperson tak berapa jelas, tapi pada kedua-dua pihak kita akan tahu kita akan merundingkan mengenai hak-hak laut wilayah. Pendekatan sebegini juga perlu dilihat dengan perspektif yang lebih luas dan ia tidak bermakna Malaysia bersikap acuh tak acuh atau bacol dalam mempertahankan kedaulatan sempadan negara. Ini bukan macam hal mengalah sebenarnya. Ini adalah satu kesepakatan yang didapati oleh dua negara. Jadi ini yang sebenarnya yang saya ingin highlightkan. Penting, betapa pentingnya rundingan mencapai satu kesepakatan. Ini adalah rundingan tahap pertama untuk meredakan ketegangan, untuk mencari jalan penyelesaian kepada persempadanan maritime.